Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih kerana datang ke YouTube channel Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Ini satu perkara yang kita kena lakukanlah untuk kata orang tu menimbul ilmu dan juga kata orang tu menambahkan, membangunkan diri kita insya-Allah ya. Dan sebenarnya program yang kita nak kongsi ni ialah saya namakan Drama Tiwasi DMFK. Jadi kita nak mencari bahan untuk motivasi yang kita cuplik dari drama-drama yang popular yang kita tonton saban hari insya-Allah ya. Dan telah menjadi satu fenomena lah di Malaysia ya. Sebab contohnya di antara slot-slot drama bersiri yang ada, salah satu yang paling top yang selalu jadi trending ialah slot Akasia ya, jam 7 hingga 8 malam TV3 contohnya ya. Jadi oleh kerana kadang-kadang berjuta orang menonton, tapi ingat itu waktu maghrib ya. Waktu maghrib sekarang sekitar 7 suku 7.20 ya. So make sure jangan sampai lewat solat. Saya sendiri menonton kat YouTube. Jangan takutlah, tiap-tiap episod ada kat YouTube ya. Saya pun selalu tengok dengan keadaan lapang, tenang ya, dan tanpa iklan. Kita buang aja ads ya. Contoh ya. Okey. Dan saya dapati bahawa ramai orang bila dia dah mula tengok drama, dia akan jadi kata orang tu taksub dan terikut-ikut, terjebak untuk ikut setiap siri. Kenapa? Sebab ni psikologi ya. Bila kita dah mula tengok sesuatu drama, kita nak tahu dia punya closure, dia punya ending, dia punya kesudahan. Kalau drama tu 65 series, jadi macam mana 65 hari tau. Mungkin berapa minggu tu ya, kalau 5 hari seminggu, ada yang sampai 100. Di Indonesia sampai 400 siri, 400 episod. Kau jadi saya juga cuba akan memetik nanti pengajaran dan ibrah yang kita dapat ambil daripada Ironi Kasih. Drama yang sedang trending sekarang, Ironi Kasih. Sebab kerana disebut sebagai ironi kasih. Irony itu bahasa Inggeris. So sebutannya betul dah Ironi Kasih. Bukan sebab lah Jawa. Jangan kata lidah Jawa. Memang itu sebutannya Ironi Kasih ya. Kita kena cakap yang betul lah ya. Jadi inilah dia. Oleh kerana ramai yang menonton, tapi ramai penonton ni, saya buat kajian sikit lah kan. Saya buat kajian bahawa orang yang menonton drama ni, dia ada yang sambil-sambil pasif ya, ada kadang-kadang yang emotional ya, yang kadang tu lah sampai kadang marah, kadang-kadang dia benci, kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang dia emotional, kadang dia tak ada apa-apa je, tak kisah, asyik tengok je. Jadi kalau orang cerita pun dia tidak ketinggalan, itu saja. Tapi you know what, ada ya pelakon jumpa saya, dia kata saya punya lakonan, contohnya lah Fizu Omar ya. Fizu Omar dia berlakon ya dalam satu siri tu, dia berlakon jadi orang jahat. Dia kata dia punya followers 200,000 orang left ya, dia exit daripada tak nak jadi follower. Ada seorang sahabat saya, tak payah sebut nama, artis lah ya, dia masuk kat pasaraya, apa budak-budak waktu sales kata, saya tak nak serve awak sebab awak jahat. Dia faham kenapa punya berkesan dia punya lakonan. Sales girl tak nak, tu tak apa juga. Ada seorang jumpa saya, ni selalu jadi hero, tiba-tiba dalam satu drama siri tu dia jadi kru. Apa orang buat? Ada makcik tu nampak dia tu, tui, dia berludah depan kawan kita. Jadi kesiannya. Tapi yang penting di sini ialah impak daripada lakonan watak-watak ini boleh mempengaruhi ramai manusia. Tapi malangnya kadang bila kita tengok dengan sekadar emosi, tidak membuka hati dan minda, maka tak dapat banyak pengajaran atau pembelajaran yang kita dapat cuplik daripada setiap episod drama. Jadi itu sebabnya saya rasa terpanggil untuk membuat program Drama Tiwasi DMFK, untuk dapat kita kongsi ya. Saya bertindak sebagai cikgu lah ya, yang akan menonton ya, waktu lapang, waktu senggang kan, saya tengok, saya kaji apakah pengajaran yang tersirat. Sebab kita kadang menonton yang tersurat, tapi banyak benda yang tersirat yang kita dapat pelajari. Okey. Itu yang kita nak kongsikan. Dan mudah-mudahan setiap drama yang kita tonton nanti akan jadi edutainment ya, di samping entertainment, hiburan, drama sangat ya, kita juga dapat pengajaran ataupun ibrah. Baik. So ini yang saya nak kongsi dengan anda, dan saya mulakan dengan drama Ironi Kasih ya. Ironi Kasih ni not bad lah ya. Dah 5 episod ya, saya dapat tengok sikit-sikit lah ya. So ini yang penting kata orang tu, watak-watak pentingnya of course kasih. So Ironi Kasih mungkin
ironi ataupun dilema yang dihadapi oleh kasih heroin pada perannya ya dalam drama ini Intan Najwa. Budak-budak comel dia, hero dia Johan ataupun yang dilakukan oleh Akasha, seorang arkitek. Emilia, isteri Johan tu Emilia, Intan Ladiana. Malahan saya dapat maklumat daripada apa yang saya serve tu, ramai penonton, ribu-ribu penonton tengok Ironi Kasih sebab Intan Ladiana. Mereka ni pengikut tegar ya, fan tegar, top fan kepada Intan Ladiana. Danish ya, anak kepada Johan dan Emilia ni, iaitu lakonan Isaac Iman. Isaac Iman ni sangat-sangat berkesan, luar biasa. Dan of course Megat Noh ya, Megat Noh ni Datuk Fiz Fairuz ya, kawan saya Datuk Fiz Fairuz. Sebenarnya rambut saya pun dekat macam dia ataupun dia punya dekat macam saya lah ya. So ni partner Emilia. Lepas tu Arifah Nasir, adik kepada apa nama Anzalna Nasir. Anzalna kakaknya saya kenal rapat. Adiknya tak apa sangat. Ini Maira, isteri Noh. Dan of course Fauziah Datuk Ahmad Daud, sahabat lama saya yang bertindak sebagai ibu kepada Johan. So dan of course yang lainnya lah. So adik-adik, anak-anak, para penonton yang saya kasih ya. So ini yang kita nak apa tuan bincangkan, bagaimana kita ya boleh dapat ibrah ataupun mengambil contoh teladan daripada drama yang kita tonton, drama Tiwasi di MFK. Ya, jangan lupa ya, tolong subscribe, lupa nak cakap tadi, dan tolong like, share dengan kawan-kawan. Tolong subscribe dan like ya kita punya YouTube ni, dan share dengan kawan-kawan agar ramai yang dapat manfaat. Sebenarnya ini dia. Kenapa saya nak fokus kepada drama Tiwasi? Sebab kebanyakan kita mudah belajar daripada apa yang kita lihat. Ya, minda kita berfungsi dalam bentuk gambar. Ya, so sebenarnya penonton mudah dipengaruhi oleh watak-watak yang dilihat dalam drama sampai terbawa-bawa dalam kehidupan. Ya, so itu sebenarnya amat rugi ya. Amat rugi kalau kita tak dapat mencuplik ataupun dapat menimba pengajaran-pengajaran yang tersirat dalam setiap drama, sebab ianya sudah jadi sebahagian dari kehidupan berjuta-juta manusia ataupun penonton di Malaysia. Jadi itulah ya. So alangkah ruginya ya kalau kita dah melaburkan emosi, masa, tenaga menonton tiap-tiap petang, tiap-tiap malam, tapi kita tak menyalurkan emosi yang kita telah laburkan itu untuk mendapat pengajaran atau ibrah daripada sesuatu episod ataupun drama yang kita tonton, amat merugikan ya. Takut-takut nanti jadi lagu baik. So bercakap tentang Ironi Kasih. So apa pengajarannya? Terus back to the point now. Apa pengajaran yang kita boleh kongsi, yang saya dapat tangkap ya daripada apa yang episod pertama hingga kelima tu ya. Budak kampung bernama Kasih ini ya, dia ni anak yang sayang pada ibunya, sayang pada kakaknya ya, bebas sikit terjebak, akhirnya meninggal dunia ya semasa dalam keadaan mengandung, dan ibunya yang sakit jantung dan sebagainya. Ini dia, oleh kerana jahatnya komunikasi beracun di kalangan orang kampung, maknya terdengar. Kadang ada orang kampung, saya orang kampung ada orang ni sengaja membawang dengan kuat, sengaja supaya orang yang berkenaan dengar dan terasa hati dan benci dan marah. Punya jahatnya hati orang. Dalam drama Ironi Kasih ini, ibu si Kasih ini meninggal dunia sebab itulah terkejut, kecil hati, terperanjat dengan cerita-cerita tentang anaknya. Ibrah yang kedua yang saya dapat ya, ilmu ni jadi aset yang paling penting untuk social mobility ya, pembaikan diri, perubahan, pergerakan sosial dalam kehidupan dapat diterap melalui pendidikan. Jadi itu sebabnya Kasih yang ada ijazah, she's a graduate. So itu sebabnya dia pergi ke bandar untuk membetulkan kehidupannya, sebab dia tinggal sebatang kara kan. Jadi dia akhirnya dapat diterima sebagai seorang pembantu pengurusan di Johan Arkitek. Ini Akasha ni ya, si Johan lah, Akasha jadi dia punya owner tu ya. Tapi yang saya nak cuplik di sini ialah bagaimana Puan Khalisha ya, cousin kepada sepupu kepada Johan, yang menemuduga si Kasih. Dia kata apa? Saya amat tertarik dengan semangat ya dan yang awak pamerkan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kehidupan kamu. Itu sebabnya kami ambil kamu. Semasa kita nak mencari kerja dan menemuduga interview dan sebagainya, kena memancarkan satu aura yang positif yang sangat kuat sampai si penemuduga tak ada pilihan kecuali memilih anda. Jadi betulkan diri kita, betulkan niat kita sungguh-sungguh
ya. Ingat prinsip sayang menarik sayang, yakin menarik yakin, ya. So cakap kita tak sehebat dengan getaran daripada kalbu kita. Ini pengajaran yang sangat penting. Your heart must be very confident. Sungguh-sungguh nak. Alah, dapat. Alhamdulillah tak dapat. Alah, cek balik. Ini kadang-kadang orang pandang kita pun, si penemu juga pandang pun dah tak kita. Ini pengajaran yang tersirat yang saya dapat daripada episod di mana Kasih diterima kerja selepas diinterview oleh Puan Kalisha. Satu lagi pengajaran yang saya dapat yang tersiratnya, si Kasih juga. Dia mula menjadi pembantu pengurusan, which is relevan sesuai dengan kelulusannya. Tapi atas keperluan, maka Johan mengambil Kasih ni sebagai pembantu rumah sementara. Sebab ialah kan masa tu dia hampir kena copet, kena ragut. Si bos ni bawa balik ke rumah, kebetulan maid pula dia lari, So isunya apa ni? Pengajarannya, walaupun anda ada qualification, anda memang patut jadi pegawai, tetapi bila masa yang terdesak, buatlah apa kerja pun asalkan halal. Itu pengajaran. Dan pada saya, setiap episod pengalaman anda, seorang pegawai, pembantu pengurusan, graduate, student, tetapi disuruh jadi maid untuk sementara, jadikan itu sebagai satu aspek yang penting untuk pengalaman. Masya Allah, Kasih pun orang bujang, jadi maid, membantu rapat dengan anak-anak, membantu dirinya untuk jadi orang yang bersedia untuk jadi seorang isteri, jadi seorang ibu. Itu pengajaran yang tersirat. Mana takkan aku nak jadi maid? Gila kau. Jangan sombong. Setiap apa yang berlaku, take advantage, ambil ibrah, ambil pengajaran. Itu yang saya nampak daripada episod Kasih ni. Dia ambil kesempatan untuk belajar, asalkan dapat gaji yang halal. Okey, itu satu perkara lagi yang so berkaitan dengan Johan pula. Akasha ni, dia ni ialah mula-mula dia nak buy over the company. Dia tak ada modal. Siapa yang bagi modal? Isteri dia. Jadi dia terhutang budi. Ini yang tengok daripada awal, faham lah kan? Dia terhutang budi. Tapi oleh kerana terhutang budi, kan seolah-olah dia sampai kurang tegas dalam mentadbir keluarganya. So ingat para suami, termasuk saya, ingat semua suami, pengajaran. No matter what happen, walaupun awak terhutang budi ke apa ke, isteri awak lebih hebat, lebih pandai, lebih kaya, lebih besar gaji, anda masih wajib jadi pemimpin keluarga. Kalau tidak, maaf takut-takut jadi dayus. Dan suami yang dayus tak cium bau syurga. So itu pengajaran amat penting yang tersirat daripada episod yang saya telah tonton, yang anda telah tonton dalam Ironi Kasih. So Johan dan semua Johan-Johan di luar sana, kita sebagai suami bertegaslah dengan hikmah, dengan kasih sayang, dengan lembut. Bukan mesti tegas, keras, kasar, dengan lemah lembut. Dan Allah akan temukan jodoh. Ini pun tersirat. Allah temukan jodoh, istrinya keras, suaminya lembut. Suaminya garang, istrinya lembut. Isteri tak sabar, suaminya sabar. Istrinya sistematik, suami tak sistematik. Allah buat begitu. Ini pengajaran yang tersirat. Bak kata orang Melayu, orang tua-tua, orang laki-laki rambutnya pendek, akalnya panjang. Orang perempuan biasanya rambutnya panjang, akalnya jangan kata pendek, kurang panjang. Kan kecil hati pula. Tak, Allah buat begitu. Jangan pula kata marah. Oh, ini sudah melampau belakang. Tidak. Allah buat begitu. Laki-laki biasanya rambut pendek dan dia tunnel vision, memang dia memandang jauh. Allah buat begitu, scientifically proven. Dan orang perempuan dengan putih matanya, bahagian putih mata makin besar, dia memang Allah cipta untuk tengok dekat, tengok detail, tengok terperinci dan skop pandangan yang sangat luas. Sebenarnya orang perempuan, ini pengajaran tersirat ni. Orang perempuan dia kalau menjeling sikit nampak belakang. Mata orang perempuan dengan mata lalat sama. Jangan marah, janganlah marah. Laki-laki ni sebab television dia macam mata lebah. Dia tengok yang baik-baik, alah gurau sikit. Semua orang boleh jadi baik dengan sebab hatinya baik. Wanita laki-laki sama dalam konteks itu. So ingat so Johan kena bertegas, suami lah kena bertegas pengajarannya, kena jadi ketua keluarga. Dan untuk para isteri diwakili oleh Emilia. Emilia ni seorang isteri yang memang kaya, ada syarikat sendiri, partner dia ni yang Datuk Fiz Fairuz. So dia sebagai bos, tapi kena ingat, awak bos kat tempat awak, kat tempat kerja, awak di rumah masih sebagai isteri. Sebenarnya bila si Johan yang dilakonkan oleh Fauziah Datuk Ahmad Daud,
Dia datang, dia pun pesan sikit je dia punya statement, dia punya apa nama, dialog dia. Seorang isteri, air tangan isteri kan, kata Fauzi Ahmad Daud, ya, si ibu tu kan, kalau ya ada apa nama, ada kata tu hikmah ya dalam masa air tangan isteri amat berkesan untuk suami. Sebenarnya ikut kajian sains, ini pun yang tersirat, air tangan seorang isteri ada ubat, ada kata untuk terapi. Ya, di tangan seorang isteri itu, di tapak tangan kanannya ada 18 enzim yang gunanya untuk menghadamkan makanan. Tetapi 18 enzim ini juga jadi asbab untuk merawat sakit-sakit orang yang memakan air tangan. Sebenarnya air tangan ibu merawat sakit anak, air tangan isteri, ini dia tersirat ya, akan merawat sakit-sakit suami, termasuk miang suami. Dalam drama ni Johan ni, dengar khabar ikut si Kalisha, Cik Johan ni dia playboy sikit, dia player sikit. Ni bukan saya cakap mondai-mondai. Ada dialog tu. So si Kasih tu diam je dia sebab dia adalah dia punya perancangan tu. So ingat ya. So air tangan tu. So semua isteri ni tak disebut pun, tapi ni tersirat ya. Semua isteri, walaupun awak bos gaji 20,000 sebulan, 30,000 whatever lah ya, kalau kau masak ya, it's nothing wrong. Of course suami pun boleh masak. It's no problem. Ramai suami yang pandai masak. Tapi sentuhan air tangan seorang isteri itu memang akan merawat banyak masalah fizikal, psikologikal, apa nama, emosional seorang suami dan anak-anak. Dahsyat ya. Ya, apa nama, kalahkan suami, tumbuk suami dengan melalui perutnya. Ia bukan tumbuk rusuk ni, tumbuk perut, artinya bagi makan. Kau jangan fikir yang bukan-bukan. Ya, okey. So itu satu perkara yang saya ingat. Dan satu lagi pengajaran daripada watak yang dimainkan oleh Emilia, itu Intan Ladiana ni, ramai peminat beliau ni ya. Dia masih cantik macam daripada dulu ya. Saya peminat tegar dia dalam diam. Mudah-mudahan isteri saya tak tengok ni ya. So ingat, untuk kebahagiaan rumah tangga yang hakiki, ini semua wanita yang berkerjaya kena ada work life integration. Awak jadi pekerja yang hebat, tapi awak nak juga keluarga yang bahagia. Dan keluarga yang bahagia ini tak dapat tidak kena banyak tolak ansur. Jangan sombong. Emilia mempamerkan kesombongannya. Ditegur sikit oleh Johan, dah ya, nak buat mesyuarat je, nak buat meeting, meet me tonight. Malam je pergi jumpa partner. No, partner siapa? Itulah si Datuk Fiz Fairuz. Aku dah marah kat Datuk Fiz Fairuz ni. Kena ingat ya. Ini pun berkaitan dengan ikhtilat ni. Ini pun tersirat ni. Ikhtilat mean hubungan laki-laki perempuan. Yes, buat partner laki-laki perempuan, walaupun berdua-duaan saja, pergi ke restoran, ke makan, bila berdua saja, walaupun di tempat awam, berdua saja, yang tengah-tengah setan. Bukan cakap saya tu. Jadi ni ikhtilat ni kena jaga ya, baik-baik ya, kena baik-baik. Ya Allah, lagi-lagi isteri orang, suami orang. Ini kalau ada ikhtilat atau hubungan yang tak betul, memang akan bencana. Sama juga Johan tak terlepas. So Johan dengan Kasih, sebab mereka mate kan duduk serumah. So be careful. So ikhtilat ataupun hubungan kena dijaga untuk mengelakkan porak-peranda dalam rumah tangga. Banyak kes ni, pakcik tu bangka ni lah yang kadang-kadang kena mengkaunsel kes-kes macam ni sebab ikhtilat yang tidak dijaga. Ya, itu satu perkara yang saya nampak ya. Dan satu lagi pengajaran yang tersirat di sini ialah ibu bapa sehebat mana pun tidak boleh bergantung kepada pembantu rumah atau bibi atau maid untuk mendidik anak-anak. Please lah. So sebenarnya bila maid tu lari, mungkin sebab bos dia punya bibi, apa ni, bos ni, tuan lah, tuan dengan puan ni terlampau bergantung pada bibi, semuanya kat bibi, dia tak tahan, semua cabut sampai mendera anak. Be careful ya, sebab tanggungjawab mendidik anak masih wajib pada ibu bapanya. Walaupun sibuk macam mana pun, pembantu rumah adalah membantu, bukan mengambil alih tugas ibu bapa. Remember that ya. Ini pengajaran yang sangat penting yang saya lihat daripada Ironi Kasih. So tidak, daripada masa ke masa saya akan terus membuat dramatiwasi DMFK, dan kali ini kita akan cuba fokus kepada Ironi Kasih. Mudah-mudahan anda dan saya akan dapat manfaat dari rahmat Allah. Selamat menonton, fahami, hayati, ambil ibrah atau pengajaran ya. Amalkan yang kita mampu amalkan. Kalau mampu, sampaikan pada orang lain. Jadi setiap drama ataupun perkara yang kita tonton akan memberi pengajaran, jadi edutainment dan jadi asas untuk kita membangunkan diri. Cantik kan?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.